Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Uhibbuka allazi ahbabtani lah. Itu ucapan yang Nabi SAW ajarkan bila orang kata dia sayang dengan kita. Baik, kita nak menyambung perbincangan kita dalam bahasa Al-Quran. Saya melihat homework yang dibuat itu, Masya Allah, betul, kebanyakannya bagus, menepati. Cuma ada yang sedikit-sedikit kekeliruan, itu biasalah. Sedikit kekeliruan itu perkara yang biasa. Cuma akhirnya adakah sudah jumpa anti Sabariah, Haji Ses, Haji Nuriah? Saya lihat bersungguh-sungguh mencari dhamir anti tu. Adakah telah berjumpa? Belum berjumpa lagi lah. Rasanya surrender lah. Surrender. Kalau surrender tak apa. Nanti boleh cuba cari pada Quran yang kedua. Dan memang tak ada pun anti yang dia stand alone seorang-seorang, dalam Quran tak ada. T ada, anti tak ada. Tak ada. So memang tak ada lah, betul lah. Cara Jisah cari secara express tu betul lah. Memang tak ada yang anti. Baik. Kita nak ulang kaji sikit mengenai dhamir ataupun kata-kata diri yang kita dah ambil ni. Sebab mungkin ada yang dah dapat, ada yang tengah nak proses. Boleh nampak ke gambar ni ke kecil gambar ni? Besar ke Ustaz? Tak nampak. Okey, cantik. Tapi tulisan ni mungkin agak kabur sikit lah. Ini Haji Nuriah berkongsi dengan saya. Tapi bukan tangan dia lah saya rasa ni. Yang di diagram sajalah, bukan tangan dia. Baik, ini 14 kata ganti diri. 14 kata ganti diri yang biasalah. Kalau belajar bahasa Arab memang inilah 14 kata ganti diri tu. Kan? Mungkin kita boleh ambil tahu juga, sebab dalam kita mencari itu saya lihat ada yang kita ambil 8 je, betul kita ambil 8 je, tapi mungkin kita boleh familiarkan juga. Maksudnya kita tak hafal pun tak apa, tapi kita selalu tengok. Maka bila kita jumpa dalam Quran, kita pun boleh tahu, oh ini adalah dhamir. Sebab saya lihat dalam latihan tu ada yang letakkan hunna. Hunna. Yang mereka ni. Letakkan hunna. Baik, maka total semua kata ganti diri ataupun dhamir dia ada 14. Baik, yang pertama dia bermula dengan huwa. Dekat anak jari inilah. Huwa, huma, hum. Ni yang guna jari inilah. Dia mula pada jari ni, dia guna kat sini huwa, huma, hum. Dia mula macam jari yang kita berzikir selalu, subhanallah, alhamdulillah, akbar tu, dia guna ruas jari yang sama. Ruas jari yang sama. Baik, kita bermula dengan huwa, huma, hum. Kemudian beralih kepada hiya, huma, hunna. Baik, untuk huma, huma yang dia ni sama. Dan kalau lihat kat situ dia sama. Ya. Yang untuk dia yang ini dan juga yang ini sama. Dia punya sebutan dia sama. Cuma nanti bila dalam terjemahan dia akan berbezalah. Dia nak menunjuk kepada yang bawah huwa ni dia menunjuk untuk maskulin ataupun untuk lelaki. Kan? Yang bawah hiya ni dia semestinya dah tunjuk untuk dua orang juga, tapi untuk feminin. Untuk perempuan, mana yang mudah untuk kita ingat. Jadi yang bahagian dua sama. Kalau dua orang, dia berdua sama. Huma sama. Kemudian anta, antuma, antum. Ini untuk kalau orang yang kita bercakap dengan dia, kan? Awak ataupun engkau, antuma,
kamu berdua, antum kamu semua ataupun awak semua. Kira ni untuk ramai lah ni. Untuk ramai. Kalau untuk ini untuk maskulin. Dan ini pun untuk feminin. Untuk feminin anti, antuma, antunna. Sama juga yang untuk dua sama. Antuma, antuma. Yang sini huma, huma. Sini antuma, antuma. Sama. Baik, kemudian ana, saya dan juga nahnu, kami. Baik, ini kalau kita nak bercakap seorang. Kalau bahasa kita ini untuk seorang. Ini untuk berdua. Dan ini adalah untuk ramai. Kan? Kalau seorang, kita cakap sedang dia, tapi untuk dia seorang je. Ini dia untuk lelaki atau maskulin. Ini hia untuk dia, kita sedang bercakap tentang seorang je, tapi dia feminin. Ya. Anta, kita sedang bercakap dengan seorang lelaki. Anti, kita sedang bercakap dengan seorang perempuan. Huma, untuk berdua. Untuk berdua. Jumpa je huma, dia panjang tu, huma, itu maksud dia berdua. Huma, berdua. Antuma pun sama, berdua. Dia mana yang panjang-panjang tu untuk berdua. Untuk yang berdua. Hum, hunna, antum dan juga antunna, ini semua masuk kategori ramai. Mereka, mereka semua. Sedang bercakap tentang orang yang ramai, mereka ramailah. Kan? Macam antum pun awak semua ataupun kamu semua. Sedang bercakap mengenai ramai. Ramai dalam bahasa Arab dikira banyak mana. Ini untuk seorang, ini untuk dua, ini untuk tiga dan ke atas. Di atas. Tiga dan ke atas. Bilangan ketiga dan ke atas itu dikira ramai dalam bahasa Arab. Jadi akan disebut dalam bentuk yang begini. Kalau kita tak hafal dia punya penggunaan pun tak apa. Maksudnya kita nak tahu dia sedang cakap tentang seorang ke, berdua ke, ramai. Kalau ramai kita tahulah dia sedang cakap tentang siapa. Rupanya sedang cakap tentang al-mu'minun. Oh, sedang cakap tentang orang-orang yang beriman. Ataupun al-kafirun. Oh, tengah cakap tentang orang-orang kafir. Maksudnya dia tengah cakap tentang orang ramai, mereka. Baik. Yang ni ana mudah saya, juga nahnu kami. Ini boleh nampak ke? Boleh. Boleh. Ustaz dah habis ke Ustaz tu? Ustaz dah tarik dah ke? Sekejap Ustaz. Belum lagi. Oh, belum lagi Ustaz. Lambat Ustaz. Ataupun kategori dia kita boleh ni. Huwa, huma, hum. Dia, huma, kunna. Nah. Kejap lagi saya bawa balik dekat tapak tangan tu. Ya. Anta, antuma, antum. Okey. Antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Kemudian di hujung hanya ada dua saja. Ana dan juga Nahnu. huwa, huma, hum. Ia, huma, kunna. Ya. Anta, antuma, Ya. antum, anti, antuma, antunna, Ana, nahnu. ana, nahnu. Baik. Kita tak perlu hafal pun semua ni. Tak perlu hafal pun. Sebab apa kita tak perlu hafal? Tak ingat. Sebab kita nanti ambil exam boleh tengok buku. Betul tak payah hafal. Kita cuma perlu recognize je. Ini adalah kata ganti diri. Kalau kita tak hafal pun tak apa. Kita tak tahu huwa ni untuk seorang ke dua.
huma ni untuk ramai ke atau untuk berdua? Kita tak ingat dia punya bilangan tu untuk seorang ke, berdua ke, ramai ke pun tak apa. Makna dia kita tak ingat pun tak apa. Kita tak hafal pun tak apa. Kan? Semua benda tak boleh. Kan? Bukan semua benda tak payah. Habis apa benda yang kena belajar? Kalau semua tak payah, pernah belajar Ustaz. Semua dah tak payah. Tak payah baca. Sebab yang kita sedang nak faham ialah Al-Quran. Kan? Quran kita guna kebanyakan kita kan baca kan. Kalau kita alhamdulillah ada antara kita juga ada yang hafal kan, cuma kita hafal mungkinlah tak adalah banyak sangat dan kita lebih kerap membaca. Lebih banyak Al-Quran tu kita baca di luar solat daripada dalam solat kan. Dalam solat hari biasa mungkin kita tak adalah baca sampai satu juzuk kan. Kita baca paling kuat pun satu surah Al-Lail yang panjang, surah Abasa ke kan, satu muka surat lah paling kuat kalau kita baca dalam solat pun. Luar pada solat kita akan banyak baca. So bila kita baca Quran luar pada solat, maknanya kita tengok Quran tu. So bila kita tengok Quran tu, mudahlah kita lagi untuk nak tahu mana satu dia adalah dhamir ataupun kata ganti diri. So kalau kita tak hafal pun tak apa. Hafal alhamdulillah lebih membantu kita. Tak hafal untuk permulaan ni tidak ada masalah. Janji kita biasakan je. Tengok huwa huma hum. Nanti bila jumpa Quran macam teringat ini adalah dhamir. Walaupun kita tak hafal exactly dia adalah kata ganti diri, tapi kita macam boleh bayang-bayangkan dah. Kan boleh bayangkan dah tapak tangan tu kan. Boleh bayangkan dah tapak tangan ni boleh bayangkan kan, ataupun boleh bayangkan macam mana je lah diagram yang kita buat untuk kata ganti diri tu, tak kisah. Janji kita boleh ada bayangan tu. Supaya bila kita baca, tengok Quran tu kita boleh agak ini dhamir, ini kata ganti diri, ini kata ganti diri. Tapi kalau kita boleh hafal, ia adalah lagi bagus. Sebab dia sangat membantu dan tak rugi pun kita hafal sebab kita akan guna sepanjang kita baca Quran. Kita akan jumpa banyak kata ganti diri ini digunakan dalam Al-Quran. Baik. So ini semuanya 14. 14. Nak tengok balik yang tapak tangan ke lebih mudah? Tapak tangan Huwa dengan hia tak ada Ustaz? Ya? Huwa dengan hia. Huwa dengan hia. Ni kat atas ni. Tak, yang Ustaz tulis tu. Yang saya tulis. Hia sebelah dia. Ni huwa, hia. Huwa huma hum, hia huma hunna. Ni satu geng. Ni satu geng. Anta antum antum, anti antum antunna, analah ni. Siapa yang ni 11 Ustaz? Siapa yang ni 11, yang tadi 14? 3, 6, 9, 12, 14. Sama 14. 14. Betul lah. Jaya cukup tak nampak? 14 je. 9, 11. Huwa tak ada. Huwa. Huwa tak ada. Tak nampak Oh, Ya. dekat Huwa screen tak ada. ada. Huwa. Yang saya ada Ustaz. Ada. Ada yang yang tak ada. Ada. Wah. 6, 9, 12, 14. Mana yang tulis ni? Oh. Nampak. Ada. Dengan gambar ni kot, kamera capture Lindung dengan gambar kita. ya. Allah. Dia terlindung dengan gambar kita. Alihkan kita punya gambar ke bawah. Saya dia apa pasal Ustaz lebih kurang. Kena alihkan gambar kita ke bawah. Dah. Tak mau Ustaz. Ada. Maaf. Saya pun tak tahu dah benda tu kan. So ini adalah untuk maskulin kita sebutkan. Ini adalah untuk feminin. Ini untuk maskulin. Ini untuk feminin. Maskulin. Kalau kita nak letak lelaki perempuan pun tak kisah. Mana saja yang mudah untuk kita nak ingat. Nak letak pada bahagian ni lelaki, boleh. Nak letak yang ni perempuan. Yang ni lelaki. Nampak ni. Ni perempuan, boleh. Tak kisah mana-mana je yang mudah untuk kita ingat. Janji kita tahu dalam Quran penggunaan dia bukan sahaja untuk untuk orang dan perempuan, bukan saja untuk orang, tetapi dia juga termasuk benda. Benda termasuk, bukan khusus sahaja untuk orang. Baik. Ini 14.
kita familiar kan. Jadi yang huma ni mudah kita nak hafal lah. Kan yang ni dah mudah. Antuma ni pun dah mudah lah kalau kita nak ingat. Huma dan antuma yang mudah. Untuk berdua, ini untuk satu, ini untuk dua, ini untuk tiga dan ke atas. Memang mudah untuk kita ingat sebab dia sama. Huma, huma, antuma, antuma. Baik. Dalam 14, kesemua 14 ini, yang untuk permulaan ini kita nak lihat adalah pada 8 sahaja. Jadi kita kata 8 je. Kita lihat pada huwa, kita lihat pada hum, iya. Kemudian pada anta, antum, anti, ana, nahnu. Kita nak fokus pada 8 ini sahaja dulu. Kenapa 8 sahaja? Sebab 8 ini yang kerap kita akan jumpa. Kita akan jumpa juga huma, antuma ada, hunna ada, kita akan jumpa. Kan? Tapi dia tak sebanyak antunna. Dia tak sebanyak yang lain ini kecuali anti inilah. Anti ini dia memang tak ada lah dalam Quran. Kalau dia yang dia saja tak ada. Tapi kalau kata ganti nanti kalau kita ni yang dia duduk depan, nanti bila dia sambung dengan lain akan ada. Sebab tu saya bawakan juga anti ni. Nanti dia cucu nak belajar sekali. Ada suara belakang suara atas Ustaz. Sebab anti ni nanti bila kita masuk pada bahagian fi'il, dia akan main peranan yang besar. Dia akan sebab tu senang saya letak 8 ni. So untuk isim kita akan guna, untuk fi'il pun kita akan guna 8 ni juga. Kita tak tukar-tukar. Untuk isim kita akan guna 8 ni, untuk fi'il pun kita akan guna 8 ini sahaja. Tapi inilah dia 14 yang ada. Kira kalau jumpa dalam Quran mana-mana satu pun boleh ambil, tak ada masalah, bukannya salah. Betul. Ini juga adalah kata ganti diri ataupun dhamir sama. Cumanya kita nak fokus pada 8 sahaja. 8 sahaja dulu. Baik, boleh jelas setakat ni? Ustaz, saya tanya. Yes, silakan. Ada yang masa kita tengah buat exercise tu, yang ana tu, kalau dalam Quran, dia yang alif tu, alif ada tanda alif ziyadah kan? Ya betul. Alif dia ada sukun tu. Ada hamzah. Ada bola raga atas. Ya betul. Ya betul. Macam mana tu Ustaz? Ana apa signifikan dia apa? Dalam Quran dia akan tulis begini, ana tapi ada kat situ bulat kan dia. Mati. Dia bukan ana yang 2 harakat, ana dia semua adalah pendek. Itu memang penggunaan dalam Quran sebegitu. Kenapa? Nanti insya-Allah kita akan sampai pada bahagian ni kenapa ana dalam Quran pendek. Tapi kita selalu guna ana panjangan, dia ada 2 harakat ana. Di dalam Quran kalau tengok contoh-contoh yang kita jumpa, semuanya ana tu adalah pendek, tak panjang. Tapi tulisan dia tak berubah, so okeylah. Bolehlah, mudahlah kita nak cam. Dia masih juga ana, cuma dekat atas alif tu ada bulat. Jadi dibaca dengan pendek. Terima kasih Haji Syaf. Baik, maka kita akan lihat pada yang 8 ini. Huwa, hum, hiya, anta, antum, anti, ana dan juga nahnu. Ini 8 yang kita akan fokus. 8 yang kita akan fokus dalam kita punya pembelajaran. Ini 8 ini bila dia duduk seorang-seorang. Bila dia duduk seorang-seorang, macam ni lah rupa dia. Bila dia duduk seorang-seorang macam ni. Baik. Kita nak tengok pula keadaan dia bila dia bersambung dengan perkataan lain. Sebab dia tak semua dalam Quran yang dia duduk seorang-seorang macam ni. Ada waktu yang dia bersambung dengan perkataan lain. Baik. Macam yang bila dia seorang-seorang macam ni, mudahlah kita nak jumpa dia. Sebab memang dia akan duduk seorang-seorang je. Pada kebanyakan waktunya dia akan duduk seorang-seorang macam ni sahaja.
Baik, ini bila selalunya dia akan duduk di permulaan ayat ataupun di pertengahan ayat, tapi dia akan duduk, dia tidak bersambung dengan perkataan lain. Bukan tak ada dia bersambung, ada, tapi kebanyakannya dia tidak bersambung dengan perkataan lain. Baik. Ini pula adalah 8 kata ganti diri bila dia bersambung dengan perkataan lain. Bila dia bersambung dengan perkataan lain, dia berubahlah bentuk dia. Ada yang berubah bentuk dia, ada yang tidak. Baik. Yang pertama ialah huwa. Ini tadi huwa. Huwa kalau dia seorang bentuk dia macam ni. Huwa. Tapi bila dia bersambung dengan perkataan lain, dia akan jadi hu. Dia akan jadi hu. Macam ni lah. Ha yang kat ujung tu. Dia akan jadi bentuk dia macam ni. Hu yang begini ataupun hi. Macam ni. Daripada huwa dia jadi tinggal hu je. Dan bentuk tulisan dia macam ni bila dia bersambung dengan perkataan lain. Baik. Nanti kita akan lihat pada pada contoh huwa. Yang kedua, hum. Hum. Hum bila dia bersambung dengan perkataan lain dia akan jadi macam inilah. Dia akan jadi hum dan juga him. Hum dan juga him. Kalau huwa tadi bunyi dia jadi hu. Wa tu dah tak ada bunyi. Hi lagilah tak ada bunyi. Kalau hum dia masih lagi satu tu ada bunyi, satu lagi dah jadi him. Tapi dia masih lagi kata ganti diri yang membawa maksud ramai. Baik, yang ni adalah hiya. Hiya. Hiya bila dia bersambung dengan perkataan lain dia akan jadi ha sahaja. Jadi ha. Dia berlainan teruslah. Seterusnya anta. Anta bila dia bersambung dengan perkataan lain dia akan jadi ka. Ka yang macam ni tau. Dia bukan ka yang macam ni. Ka. Dia bukan ka yang macam ni. Dia ka yang macam tu. Dia bukan ka yang macam ni. Sebab apa? Sebab yang bersambung ni dia akan bersambung dan dia duduk kat belakang. Dia bukan duduk kat depan, dia duduk kat belakang. Yang bersambung ni semua hu, hum, ha, ka. Ini semua dia duduk kat belakang. So dia tulisan dia bukan macam ni lah. Dia akan jadi ka yang macam ni. Kita akan jumpa dia kat belakang perkataan. Dia tak ada duduk kat depan. Baik, seterusnya antum. Antum. Bila dia seorang-seorang bunyi dia antum, bila dia bersambung dia akan jadi kum. Dia akan jadi kum. Kum ni kat mana selalu kita jumpa atau selalu kita sebut? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itulah dia kum. Dapat dah. Assalamualaikum. Itu kum dia lah. Seterusnya tadi lakum. Dinukum. Lakum dinukum. Itu sama. Biasanya anti. Anti dia akan jadi ki. Ki. Dia sama dengan anta. Ta, ka, anti, ki. Pun sama, bentuk kaf dia akan begitu. Dia bukan kaf yang macam ni. Bukan. Dia kaf yang macam ni. Beza sangat ya Ustaz. Beza. Baik, seterusnya ana. Bila dia seorang-seorang bentuk dia ana. Bila dia bersambung dengan perkataan lain dia akan jadi ya. Dia akan jadi ya saja. Dan selalunya dia akan bersambung dengan nun sebelum tu. Dia akan jadi ni. Baik. Ya ni pun ada beberapa bentuk lah. Sama ada dia ya sahaja ataupun dia dalam bentuk ni ataupun dia akan dalam bentuk ya yang berbaris atas. Dia akan tapi dia tetap berada di hujung perkataan. Dia ya yang baris atas. Ya. Nanti kita akan lihat pada contoh. Tengok ni mungkin susah sikitlah nak tangkap. Baik, terakhir sekali ialah nahnu.
Nahnu. Dia ni na. Ni yang paling selalu kita jumpa lah. Na ni. Nahnu. Menunjukkan kami. So kita baca dalam doa. Rabbana, Rabbana. Na tu ni lah dia. Dia kata ganti diri untuk nahnu. Kalau dia duduk kat depan atau seorang-seorang, bunyi dia nahnu. Bila dia bersambung dengan perkataan lain, bunyi dia tinggal na je. Bila sambung dengan perkataan lain. Jadi na. Baik. Ni agak mencabar sikit lah ni. Tapi nanti bila kita dah lihat pada contoh, insya-Allah lebih mudah untuk kita faham insya-Allah. Baik, boleh kita beralih pada muka surat lain? Atau tengah salin lagi? Salin lagi. Baik. Ada pertanyaan setakat ni? Ya saya. Ada juga dalam Al-Quran Ana yang panjang kan, ada yang ada mat kan. Ada na yang panjang kan. maksudnya? Maknanya bukannya Ana tu mati aja. Dua akad. Dua akad. Dia ada juga dua akad kan. Oh, yang ada. Rasa pernah jumpa. Yang na yang dia Asal dia na. ada ni tu. Yang na tu kan. Misai. Ada yang tanda 246 tu kan. Ada juga. Yang penting kita tahu bentuk dia duduk kat belakang, bunyi dia na. Bunyi dia na. Baik, boleh? Sudah? Belum? Susah tak ingat ya. Susah tak ingat ya. Ustaz tanya sikit. Susah nak ingat ya. Ini susah Tanya sikit nak sikit ingat. Ustaz. Ini Banyak. susah sikit nak ingat. Tetapi Tengok mana. kita doalah banyak. Allahumma yassir. Allah. Dan kita kena percayalah dekat Allah. Kan Allah dah kata walaqad yassarnal Quran, dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk diambil peringatan. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Percaya ke Allah. Dulu pun waktu kita belajar setiap perkara yang kita baru belajar, semuanya adalah susah. Kan? Tak ada satu perkara yang kita belajar dia terus jadi senang. Mesti susah. Kan? Lama-lama dia jadi mudah sebab dah biasa. Al-Quran ni insya-Allah lagi cepatlah semua ni nanti akan jadi mudah. Sebab apa? Sebab dah biasa baca setiap hari. Nanti insya-Allah mata tu akan mudah untuk nak tangkap semua ni. Mata sebelum ni dah pernah baca dah semua ni. Cuma dia tinggal nak recognize je. Oh, ini domir yang duduk belakang. Oh, ini domir yang dia seorang. Itu je. Sebab teksnya kita dah setiap hari baca. Saya yakin setiap hari ni semua kalau bersama dengan satu hari satu juzuk tu memang masya-Allah lah. Memang dah familiar sangat dah. Insya-Allah. Baik, boleh kita lihat pada contoh? Bismillah, saya padam. Baik, saya letakkan di sini. Kebiasaannya didahului huruf yang berbaris atas, bawah ataupun depan. Bukan huruf berbaris sukun kecuali jika didahului oleh 1, 2, 3, 4, 5 ni. An, min, fi, ala, ila ataupun huruf jar. Ataupun kecuali didahului huruf jar. Apa maksud dia? Boleh faham ke? Baik. Kebiasaannya didahului huruf yang berbaris. Bukan huruf yang sukun. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita jumpa, contoh. Okay. Contoh, kita jumpa dalam Quran, hu ni kan, hu. Contoh, hu. Huruf yang sebelum dia mesti ada baris, sama ada bawah, atas, bawah ataupun depan. Dia tak boleh kita jumpa hu sebelum dia sukun. Itu kita tak kira. Kita hold dulu kalau kita jumpa yang macam ni. Kita nak perkataan yang ada sebelum tu dia ada baris. Contoh kita jumpa home kan. Sebelum home ni, ni home. Sebelum ni sama ada baris atas, baris bawah atau baris depan. Jangan sukun. Jangan kalau sukun. kita jumpa home, sebelum itu adalah sukun ataupun baris mati, kita hold dulu. Kita nak cari ha yang sebelum dia baris atas, baris bawah ataupun baris depan. Kalau kita jumpa ha sebelum dia baris sukun, kita hold dulu. Kita hold dulu. Nanti kita akan sampai pada perbincangan dia. Maka semua 88 ni kita nak cari yang ada baris sebelum dia. Sama ada atas, bawah ataupun depan. Kalau ada sukun ataupun baris mati sebelum dia, kita hold dulu.
Itu je konsep dia. Itu dia konsep dia. Saya yakin semuanya makin bertambah pening. Tak apa, kita tengok contoh. Tengok contoh, insya-Allah mudah. Baik. Contohnya, Ustaz, sekejap Ustaz. Sorry Ustaz, kecuali tadi tu. Kecuali ni tak sempat. kecuali ambil je. Jar, kan? Ambil je kecuali huruf jar. Huruf jar. Semua Ambil sekali je. ataupun Tak, dia ada sini je. An, min, fi, ala, ila. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni Berapa? sebab apa? Sebab dia huruf yang panjang. Kita kan ada min, ila, an, ala, fi, Baby. kalau B, dia Bila satu huruf je. ya. Kalau K, dia satu huruf. Kalau yang la ataupun li, dia satu huruf tu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 yang dia ada 2 huruf ataupun 3 huruf. Yang satu huruf jar tak dikira. Okay. Sebab apa? Sebab kalau huruf jar, la sambung dengan ha, jadi lahu. Sasa dia akan ada baris. Tapi kalau yang ini dia akan jadi lain. Dia akan jadi tak ada baris. Baik, kita nak cari sebelum dia ada baris atas, bawah ataupun depan, bukan Tak boleh repeat tak Ustaz title. yang mana? Yang ni lah yang kecuali ni. kecuali. Yang kecuali. Kecuali ini, kecuali Dia bagi sukun. adalah huruf jar. Baik, kita kata tadi, perkataan yang dia bersambung, perkataan contoh who, sebelum dia mesti baris atas, bawah ataupun depan. Okay. Kalau who sebelum dia sukun, ini bukan who yang kita cari. Kita hold dulu yang ni. Okay. Apa-apa saja perkataan. Kecuali kalau who ini dia bersambung dengan an. Contohnya. Maka dia akan jadi an who. Oh. Sebelum dia sukun. Okay. Ini kita boleh terima. Okay. Sebab dia bersambung dengan huruf jar. Kalau Okay. min dia bersambung dengan who, dia akan jadi Boleh. who. Okay. Sebelum dia sukun. Tapi kita terima. Sebab kita dah buat pengecualian kat sini. Kalau dia bersambung dengan huruf jar ni, kita terima. Kalau dia bersambung selain dengan huruf jar, dia sukun, kita tak terima. Kita hold dulu. So huruf jar yang 5 ni sajalah. Huruf jar yang 5 ni sahaja. Sebab kalau yang kita ambil tulis yang 88 tu boleh. Oh. Tapi kalau yang lain tu dia takkan jadi sukun dah. Oh. Kalau lam dia sambung dengan ha, dia jadi lam. Jadilah. Okay. Kalau b sambung dengan ha, dia akan jadi bihi. Dia. Dia akan jadi baris. So tak keliru lah. So, yang keliru yang 5 ni sahaja. Okay. Okay. An, min, kalau fi dia sambung dengan ha, dia jadi bihi. Dia sukun kat situ. Ala dia akan jadi alai Laihi. ada sukun. Ila dia akan jadi ilaihi ada sukun. Tapi ini semua kita terima walaupun dia ada sukun sebelum dia. Sebab dia termasuk dalam benda yang kita Huruf jar. huruf jar. Tapi kalau perkataan lain selain pada huruf jar kita hold dulu. Kita ambil dulu. Selain daripada yang 5 ni lah. Selain daripada huruf jar yang 5 ini ataupun kalau huruf jar yang 8 tu pun boleh. Tapi takut nanti kita nak kena ingat asing pula. So ingat je kecuali jika didahului huruf jar. Selesai. Kita yang ni, yang kecuali ni, kita bercakap mengenai yang berbaris sukun. Yang baris sukun, ya betul. So, yang baris sukun berbaris ni, atas bawah tu. yang baris sukun ni akan ada pada yang 5 ni sahaja. Yang lagi 3 tu tak ada. Sebab dia akan jadi satu, ada baris. Baik. Contoh. Itu Allah berfirman, anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Yang ini, inilah dia. Sebelum ni apa? Huruf jar. Hum ni, inilah hum yang dhamir ataupun kata-kata yang duduk kat belakang. Kan? Dia duduk kat belakang. Jadi dia bersambung, rupa dia begitulah. Jar. Baik. Min tahtiha. Ha ni, huruf jar tadi. Dhamir kan? Dhamir yang dia. Dia jadi ha ya. Kalau duduk belakang, dia jadi ha. Dia sambung tahtiha. So ha ni lah. Bila duduk belakang. Huruf depan dia ada baris tak? Ada baris bawah. So betul. Maksud dia daripada bawah nya. Ha. Nya. seorang Nya tapi nya ni kembali kepada mana? Najri. Jannah. Jannat.
Kembali kepada dia. Kembali kepada Jannat lah. anhar ke? Dia kembali kepada jannat. Jannat. Dia kembali kepada jannat, syurga-syurga. Entah. Tak faham. Baik. Ustaz. Seterusnya ala absari him. Ni him. Dia sebenarnya dia satu perkataan absari him, dia sambung sebenarnya. Tapi sebab dia tulis ada jarak sikit, kita nampak dia asing. So ni mudahlah untuk kita nak recognize. Walahum sama macam atas tadi, dia bersama dengan hum. Mudah. Baik, ilaika. Ini yang tadi saya katakan ka ni anta. Anta kalau dia seseorang bunyi dia begitu, kalau dia bersambung dengan perkataan lain dia akan jadi ka. So bila dia sambung dengan huruf jar, dia kan sebelum dia kena atas, bawah ataupun depan. Kecuali kalau dia bersambung dengan huruf jar, boleh sebelum dia itu sukun. Contoh dia ilaika ini, sebelum dia baris sukun. Tapi kita boleh terima sebab apa? Dia bersambung dengan huruf jar. Tapi nak ingat dia susah ya. Ka je lah. Alamak. Ilaika selalu kita jumpa ilaihi, lahum, lahu. Kita selalu jumpa. Min qablika, ka. Pun sama juga ka. Dia bersambung dengan perkataan qabli. So dia qabli campur dengan ka. So jadi qablika. So sebelum dia huruf tu ada baris tak? Ada baris. Maka kita boleh terima. Baik. Kita sedang nak mengenal apa? Kita sedang nak mengenal isim. Kita sedang nak mengenal isim. Maka bila kita jumpa macam ni kita tahu kita tengah nak cari isim. So home ini kita tahu di isim. Ka isim, ka yang ni isim, home ni isim, ha ni juga adalah isim. Baik. Kita nak lihat contoh lain. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 39 hingga ayat 50. Buka sini surah Al-Baqarah ayat 39. Baik, kita ambil lah pada awal ni ayat 38 surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-7. Baik. Kita sedang mencari apa? Kita sedang mencari kata ganti diri ataupun dhamir. Kita cari yang dia duduk kat belakang. Kalau kita jumpa yang dia duduk kat depan, kita boleh ingat alhamdulillah. Kita boleh ambil sekali. Baik. Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Kita berhenti kat situ dulu. Baik, kita jumpa qulna. Qulna. Ada kita jumpa na dia duduk kat belakang. Ustaz, turunkan sikit Ustaz. Tak nampak. Tak nampak Qulna tak nampak. Dia punya apa tu banyak sangat. Bar tu, apa tu banyak sangat. Okey. Terus ke bawah. Alah, tak boleh ni dah maksimum dah ke bawah. Tak apa, kita ambil ayat bawah dia lah. Qulna tak nampak Nampak. Kejap. So saya tak share screen ni. Saiz kecil. Maaf, patutlah saya salah. Saya tengok yang ini. Saya tengah tengok yang ini. Saya tak tukar screen. Sorry. Dah duk cari dah mana-mana ni. Sorry, saya tak tukar screen. Minta maaf. Allah Akbar. Baik, ni jelas Ya. Minta maaf. Baik, qulna bitu minha jami'a. Kita berhenti dalam situ. Baik, qulna. Na. Kita boleh terima tak na ni? Boleh. Boleh. Tak boleh. Tak boleh pula. Ya, dia betul ya. Ana. Na tu betul. Baik, tapi kita boleh terima tak? Tak boleh. Huruf mati di depan. Ada mati. Sukun. Ada baris sukun sebelum dia. Na ni betul. Tapi sebelum dia ada sukun. Tapi sukun. Kita apa? Kita hold dulu. Kita hold dulu yang ini. Walaupun dalam terjemahan betul dia maksud dia adalah kami, tetapi bila dia ada sukun sebelum dia, dia akan bertukar bentuk. Kalau ini, dia akan bertukar bentuk. Dia bukan lagi isim, bukan lagi kata nama. Sebab tu kita hold dulu yang ini. Baik. Ihbitu minha. Minha. Non
Sukun juga. Tapi sebelum dia sukun. Sukun juga. Dia min okey, huruf jar. Juga tak boleh pakai. Min sebelum okey. disebut. Sebab Min huruf okey lah jar. tapi tapi min dia. Huruf jar. Jar. Baik. Dia mati Saya cuma huruf jar. cetuskan kontroversi je. Yang lain akan dia ni betul tapi sebelum dia ada sukun tapi Kita tengok boleh min. pula yang ni sebab apa? Sebab Dia huruf sambung jar. dengan huruf jar. Kalau dia sambung dengan huruf jar boleh kita Terima. boleh terima. Alright. Baik. Isim. Maka kita tahu ini masih dalam kategori isim. Isim. Baik, jami' tak ada. Fa imma ya'tiyannakum. Kum. Kum. Baik, kita jumpa kum. Okey, dah cantik betul. Masih kuat Kita je. check. Masuk dalam Kita ni check dah. Allah, sebelum malu. dia ada huruf baris Baris di ataupun atas. sukun. Dia Ada atas. baris. Sukun. So bila dia ada baris betul kita boleh terima. Maka ini adalah kum, ini adalah isim yang kita cari. Baik. Minni. Baris bawah. Ni. Ya, boleh. Ni ada. Boleh. Baris bawah. Baris bawah ni. Untuk Baris bawah. ganti apa tadi ni? Ana. Saya. Ana pula. Ini ganti mana Baik. ya? Tak ingat ganti mana tapi Itulah. tak ingat ganti mana tapi tahu ini adalah Tahu. dhamir. Okey ke tak okey macam tu? Okey. Ya, Ya, alhamdulillah lah. Okey, tak ada masalah. Jadi kita kenal. Sebab nun dia ada dua tu. Nun Sabtu ada dua nun. So Ada min dua. ni. Minni. Dia jadi syaddah Min ni tu. sebab apa? Sebab dia ada dua nun. Ada dua nun. Mana pula datang dua nun tu Ustaz? Syaddah. Min ni Datang sabdu dua. kan syaddah mana dua. Kita clear sekejap. Min ni ana. Min Kita sebut campur tadi dia dengan- min, Dengan ni. dia campur dengan Oh. nun, Kalau sabdu Ya. ya. ni. So ada dua huruf yang sama. So itu yang dia jadi, dia satukan saja jadi min. Sabdu. Min ni. Okey, cuba kita baca yang tak bersambung ni. Min ni. Min Min. ni. Sama tak kita baca min ni? Sama tak? Min ni. Sama ya. Ini baca Sama. satu nafas. Min ni. Yang ni min ni. Sama tak bunyi dia? Min Sama. ni. Bunyi dia Sama. sama. Sebab Ada itu dia dua gabungkan, dia letakkan syaddah kat situ. Syaddah. Jadi min ni. Syaddah tu mana dua Ada dua huruf yang sama. huruf. Baik. Terpadam pula. Baik, ini tadi. Min ni. Betul. Baik. Hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim. Him. Boleh. Him. Him. Untuk Sebelum dia baris sukun. sukun. Tak boleh. Tapi dia huruf jar. Ala. Betul. Alai. Tapi dia Alam. huruf jar. Maknanya boleh terima ke tak boleh terima? Boleh. Boleh. Boleh terima. Baik. Budaya tu budaya. Adalah isim. Budaya. Dia belakang patutnya udah. Macam mana? Boleh tak terima yang ini? Hudaya. Patutnya di belakang. Kita jumpa. Tapi tak Ada pasti. ya tu. Ada ya 50-50. belakang tu. Ya. Kalau kita 50-50 nak buat apa? Whole. Mana? Tengok pada terjemahan dulu. Dan terjemahan kena makna kena ada makna apa? Kalau ya ni dia adalah untuk Petunjukku. Aku. Petunjuk. Oh, saya. Tunjukku. Petunjukku. Betul lah. Boleh terima lah. kalau ya dia adalah Tunjuk untuk aku. Baik, kalau ada perkataan aku maka kita boleh Terima. terima dia. Oh. Kita terima dia seadanya. Hilang Baik, maka tulisan. hudaya, ya ni kan tadi kita kata ya tu dia akan jadi bersambung dengan nun, dia akan jadi ni macam ni ataupun dia akan jadi ya yang tak ada baris ataupun dia akan jadi ya yang baris atas. Oh. Dia bukan ya yang baris depan. Dia akan jadi ya baris atas. Ya. Hudaya. Sebab dia dia akan jadi hudaya. Inilah bentuk dia. Baik, maka ini adalah kita tahu ini adalah isim, ini yang Ustaz, apa beza yang betik dengan yang tak ada betik Ustaz? itu tulisan dalam Al-Quran begitu. Wallahu alam, saya tak melihat membaca lagi pada bahagian yang itu. Alif maksurah. Baik, fala khaufun alaihim. Him alaihim. Ini kan banyak kita jumpa.
Kan? Banyak je betul. Banyak. Mina boleh jadi pakar dah untuk alaihim ni. Alaihim. Walahum. Walahum. Ini yang dia duduk seorang. Standalone. Maka kita tahu stand alone dia memanglah isim sahsari isim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Nah. Panjang nah. Baik. Banyak. Ini betul dah jumpa. Okey, betul. Ini kita cari. Kita nak confirmkan lagi, tengok huruf sebelum dia ada baris tak? Baris Ada di bawah. baris. Maka kita boleh terima ataupun tidak? Terima. Tapi dia ada ni, misai ni. Mana? Ombak rindu tu. Ombak rindu macam mana tu? Ombak rindu. Ombak rindu. Memang rindu dengan ombak ni lama tak pergi pantai. Dia akan jadi, ada yang ada na, ada yang tak ada na. Sebab apa? Sebab lihat pada huruf yang datang selepas dia. Hamzah. Kalau huruf selepas tu Hamzah, dia akan ada ni lah. Jaiz Ustaz. Mad jaiz munfasil. Dia akan jadi itu. Yang sebab ada Hamzah kat depan dia. Itu je. Tapi dia tak bagi kesan pun. Ada ni ke tak ada ni. Janji dia jumpa na, kita jumpa je na. Huruf sebelum dia ada baris. Selesai. Baris bawah. Dia ada ombak ni ke, tak ada ombak ke, kita tak kisah. Macam ni tak ada. Kan? Tak ada ombak. Tapi tak betul juga. Sebab ada tujuh tu. Yang ni ada ombak tapi betul. Maka ombak ni tak memberi kesan pun. Tak apa. Jumpa walaupun atas tu ada misai tu tak apa. Tak payah. Jumpa moon. Baik. Ulaika. Ka. Semua akan kata ka. Ya. Baik. Untuk nak double confirm, lihat pada terjemahan. Dalam terjemahan. Ka ni untuk apa? Mereka. Engkau kan? Kau Kau. Dalam atau mereka. Ada perkataan engkau tak? Engkau seorang. Mereka. Kau lelaki. Orang lelaki. Maskulin. Dalam terjemahan maksud dia apa? Mereka. Dalam terjemahan mereka itu. Tak ada pula engkau. Maka betul tak ini yang kita cari? Betul. Betul pula. Kita nak cari dalam terjemahan kena ada mereka, engkau lah. Sebab engkau. Macam mana sekarang? Baik, sekejap. Baik. Baik. Ka, sini. Pula mereka. Ka dia duduk kat sini. Dia tak betul lah. Kau dalam tu mereka. Baik. Ka dia kena macam ni. Dia duduk macam ni betul lah tadi. Betul. Cuma dalam terjemahan, nak double confirm dalam terjemahan mesti ada perkataan engkau. Mereka. So dalam terjemahan ada tak perkataan engkau? Tak ada. Ada. Kalau tak ada perkataan engkau, kita hold dulu. Tinggalkan. Sebab apa? Dia rujuk pada orang yang beriman tu lah kan. Sebab bila tak ada dalam terjemahan, maka kita tahulah bahawa ka ini dia adalah sebahagian daripada perkataan. Wallazina kafaru orang So kafir. dia ni satu perkataan. Ulaika, dia satu perkataan. Dia satu perkataan. Sebab kalau ni adalah berasingan, maka dalam terjemahan mesti akan ada engkau. Mesti punya ada. Takkan boleh tak ada. Mesti akan ada. Tapi bila dalam terjemahan tak ada engkau, maka maknanya ka ni dia sebahagian daripada perkataan tu lah. Jadi ulaika dia adalah satu perkataan. Ulaika dia adalah satu perkataan. Bukan ada dua perkataan. Baik. Ashabun. Apa maksud dia tu Ustaz? Maksud ulaika mereka itu. Mereka itu. Ustaz, dia satu perkataan lah sebab dia wajib tu kan? Dia satu perkataan. Tak tengok pada situ. Sebab ada je yang satu perkataan tapi dia tak ada tanda tu. Tapi ni dia memang satu perkataan. Dia memang satu perkataan. Baik, ulaika. Dia memang perkataan dia macam ni. Dia bukan ulai campur dengan ka. Ini termasuk dalam apa? Ini termasuk dalam kata tunjuk. Kita panggil kata tunjuk. Dia geng dengan siapa tahu? Dia geng dengan zalika. Zalika satu perkataan ke dua perkataan? Satu. Ni maksud dia engkau ke? Tak. Bukan kan? Jauh dekat dia satu perkataan kan? Sama juga dengan ulaika ni. Samalah dia. Zalika.
Zalikal kitabul ka tu bukan maksud dia Tak, engkau. Ka ini. tu adalah Itu sebahagian daripada perkataan. Maka dia sama dengan ulaika. Ka ni dia sebahagian daripada perkataan. Part of the word. Kita tak boleh ni. Masa kita jumpa zalika, kita sebab dah selalu jumpa kan. Ulaika pun kita selalu jumpa. Kita ingat ulaika ada satu perkataan, bukan dua perkataan. Baik. Jadi bila kita dah sampai pada bahagian yang lagi lain-lain, kita akan boleh nak beza insya-Allah. Dia malam ni akan pening-pening sikit lah. Pening yang lepas tak habis lagi, tambah lagi pening yang ni. Baik. Hum fiha khalidun. Hum mudah untuk kita nak kenal dia. Duduk seorang. Baik. Fiha. Fiha. Isim. Sebelah ada pada bawah. Tapi sebelum dia ni sukun huruf tak ada baris ni boleh terima ke? Boleh. Boleh sebab apa? Sebab dia huruf jar. Dia huruf jar. Huruf jar. Ya yang sukun. Maka dia adalah isim yang kita cari. Yang kita terima. Baik. Ya bani Israil ladhkuru ni'mati allati. Ini banyak perkataan yang tricky ni. Perkataan yang tricky. Baik, saya gariskan perkataan yang tricky sebelum ditanya. Ya bani ni'matiyah allati bi'ahdi. Cukup pening tak? Ya bani tu. Baik, kita jumpa ya bani. Kita tahu ya ni, okey, ya ni saya tahu ni adalah kata ganti diri. Ganti. Kan? Ya ni pun, ni ya, ni pun ya, ini pun ya. Baik, kita dah kenal kata ganti diri. Cantik. Baik, perkara kedua untuk kita double confirm ialah kita buat apa? Kita lihat pada aturan terjemahan. Ya ni dalam terjemahan dia membawa maksud apa? Wahai aku. Bani Israel. Dalam terjemahan mesti ada perkataan aku. Kalau ada aku, ingatlah. Kat sini ada aku, kat sini ada aku. Mana saja yang ada aku, kita terima. Mesti dalam terjemahan. Nikmatku. Ya bani, ya bani, terjemahan dia apa? Tak ada. Anak cucu. Anak cucu. Wahai bani. Ada perkataan aku? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita tinggalkan. Tak payah pergi panjang. Ni Nikmatku. Nikmatku. Ada perkataan aku? Nikmatku je. Bukan aku. Allati. Tak. Allati. Yang. Maksud dia yang. Tak ada perkataan aku. Kita tak terima. Bi'ahdi. Telah aku anugerahkan. Yang telah aku anugerahkan. Yang telah aku anugerahkan tu nikmatiyah. Ya yang aku tu dekat perkataan nikmati. Nikmati ni aku anugerahkan. Allati ni yang. Yang. Bagi orang perempuan ni, Ustaz. Yang untuk perempuan. Feminin. Untuk feminin. Ya. Baik, bi'ahdi maksudnya apa? Dengan janji kepadaku. Dengan janji kepadaku. Ada perkataan aku? Ada. Ada kita terima. Selesai. Kalau tak ada, kita tinggalkan dulu. Mudah je. Kalau tak ada, kita tinggalkan dulu. Ada, kita ambil. Tak ada, kita tinggalkan dulu. Mana ya bani tak ada. So kita tinggalkan. Israila uzkuru ni'matiyah. Dalam terjemahan ada perkataan aku. Maka ini adalah isim. Allati dalam terjemahan tak ada perkataan aku. Kita tinggalkan. An'amtu alaikum. Ni yang tadi yang kita jumpa dalam Assalamualaikum. Dah ada dah. Cerita panjang lah. Dah ada dah. Kum. Tapi sebelum dia ada sukun. Boleh terima tak? Boleh sebab ada huruf jar sebelum. Sebab dia bersama dengan huruf jar. Boleh kita terima. Wa aufu bi'ahdi. Ya ni. Dalam terjemahan ada perkataan aku, maka kita boleh terima. Baik. Ustaz yang satu lagi Ustaz, an'amtu Ustaz. Madi. Memang ada aku tu. Madi. Melekat. Madi. An'amtu. Ada perkataan aku, tapi yang kita sedang cari tanda dia adalah isim. Ya.
Yang ada ya kat ujung dia. Ya ke ataupun ni. So tak ada ya ataupun ni. So tak, kita tengok teks Arab dulu. So dalam teks Arab tak ada ya ataupun ni, dah selesai. Okey. Bila dalam teks Arab ada, baru kita pergi tengok pada terjemahan untuk double confirm. Okey. Walaupun dalam terjemahan ada, tapi kita nak boleh recognize isim isim fi'il harf ini tanpa kita melihat pada terjemahan. Kita nak direct tengok daripada teks Arab. Sebab tu kita tengok dulu direct pada teks Arab, lepas tu baru tengok pada terjemahan untuk double confirm sahaja perkataan tu betul ataupun tidak. Baik, ufi bi'ahdikum. Kum memang senang lah. Kum rasanya kum dan hum yang paling senang kita nak jumpa, yang paling senang kita nak cam. Wa iya ya, jumpa ada ya. Tu rasa dah ya ni, tapi kita nak double confirm. Dia dalam terjemahan mesti ada perkataan aku. Baik, wa iya ya maksudnya apa? Dan hanya Dan hanya kepada aku. Ada perkataan aku. Ada perkataan aku. Kita terima. Iya, ya. Baik, farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Kum. Senang sangat nak jumpa kum ni. Okey, kenal je kum, kita tahulah ma'a ni perkataan lain, kum ni perkataan lain. Wala takunu awwala kafirin bih. Ni senang. Hi tu. Dia bersama dengan huruf jar. Hi. Tahu dia adalah isim. Wala tashtaru bi ayati. Jumpa ya kat sini. Tapi kena double confirm dia dalam terjemahan. Dalam terjemahan mesti ada perkataan aku. Bi ayati maksudnya apa? dengan ayat-ayat. Dengan ayat-ayat aku. Ada perkataan aku, kita terima. Inilah dia isim. Zamanan qalilan wa iyaya. Jumpa lagi ya. Nak double confirm dia daripada terjemahan. Dalam terjemahan mesti ada perkataan aku. Maka wa iyaya sama dengan atas tadi ini, hanya kepada aku. Wa iya ba iya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum antum domir yang dia stand alone, duduk seorang. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa ada sikit. Anfusakum wa antum dua-dua. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha ada balik atas sebelumnya. Jumpa sebelum huruf ada baris ke ataupun baris macam ada baris. Ada baris. Atas kasrah. Fathah kasrah. La kabiratun illa 'alal khashi'in allazina yadhunnuna annahum annahum. Jumpa hum kat situ. Sebelum dia huruf yang ada baris di atas. Baik. Betul. Mulaku rabbihim. Him. Sebelum dia huruf yang ada bawah. Baris bawah. Betul. Wa annahum. Lagi satu. Sebelumnya huruf yang ada baris. Ilaihi. Ilaihi. Betul. Sebelumnya huruf yang sukun pula. Boleh terima ataupun tidak? Boleh. Belum tu huruf jar. Sebab dia adalah huruf jar. Kita boleh terima. Kalau dia bukan huruf jar, boleh terima tak? Kena tak boleh.
Tak boleh. Kita Tak hold boleh. dulu. Baik. Ya bani, jumpa lagi ya. Ya. Macam tadi Macam tadi juga. Siapa? Ada terjemahan. Dalam terjemahan mesti ada perkataan Aku. aku. Kalau ada aku boleh terima. Kalau tak ada aku, Tak boleh. hold. Maka ya bani tak ada. Maksudnya wahai bani. Israel azkuru ni'mati ya. Sama juga. Ya. Dalam terjemahan lihat ada perkataan aku ataupun tidak. Kalau ada. Ada. Allati. Ya Yang juga. tak ada. Lihat dalam Tak ada. terjemahan ada perkataan aku ataupun Ada. tidak. Tak ada. Kita tak. Tak ada. An'amtu alaikum. Waalaikum. Jumpa kum. Tapi Tapi sebelum dia sebelum huruf tu baris ja. sukun. Huruf ja lain. Boleh terima sebab dia adalah huruf. Ja Kalau sebelumnya. dia bukan huruf jar, Tak boleh. Kita tak boleh. tak boleh terima. Tak boleh. Baik. Wa anni. Ni. Jumpa ya dekat situ. Ni. Maka lihat dalam terjemahan ada tak perkataan aku. Aku. Anni. Ada. maksudnya apa? Ni. Ni adalah Bahawasanya. 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 Ya, sesungguhnya, bahawasanya. Ni. Tapi ada aku dan bahawasanya aku. Aku. Dan bahawasanya aku. Ada perkataan aku. Ada perkataan aku kita terima. Faddaltukum. Kum. Senang sangat kita nak jumpa kum. Memang senang. So dalam page yang ni yang banyak kita jumpa apa? Kum. Kum dan juga home. Kum dan juga home yang banyak kita jumpa. So jangan bimbanglah. Susah nak ingat lah Ustaz. Jangan bimbang. Dalam Quran kita akan jumpa Tapi syukurlah. yang selalu kita yang apa? Tak banyak yang berulang. Yang 8 tu yang banyak yang berulangnya. Dan dalam 8 tu kum home yang yang Banyak, paling berulang. Baik, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha. Tapi sebelumnya huruf sukun. Haruf jar. Boleh terima? Boleh terima sebab dia adalah huruf jar. Jar. Syafa'atun wa la yu'khadhu minha. Jumpa ha lagi sebelum dia sukun, tapi kita boleh terima sebab min itu adalah huruf Ya. jar. Adlun wala hum. Senang nak tengok sebab dia dhamir yang dia stand alone, duduk seorang-seorang. Wa id najjaynakum. Baik, najjayna ni. Bari atas. Baik, boleh terima? Boleh. Dalam terjemahan maksud dia kami, boleh terima? Ya, boleh terima. Dulu. Boleh. Okay, kita pada na dulu, kita potong sini dulu. Kum kita dah kenal, kum. Najjayna juga na ni kan maksud dia kami. Boleh terima? Boleh. Boleh. Jaina. Boleh terima Najjayna. dengan bantahan ataupun terima setulus hati. Kami selamatkan kami. Kalau tak ada yang nak bantah, saya nak bantah lah. Ni tak boleh. Ni atas pagar. Potong lah dulu. Tu ada sebelum dia baris sukun. Terus baru mati pun tu. Tapi ada sabdu. Alamak, sabdu pula. Syadah. Najai. Yang sabdu tu jin. Yang sabdu tu jin, bukan nun. Yalah. Najjayna. Boleh terima tak? Oh, najai najim ya sabdu. Na tu betul, tapi sebelum dia Baru mati. baris mati, baris suku. Mati tak boleh terima tak? Tak boleh terima sebab apa tak boleh terima? Sebab dia bukan haruf jar. Sebab bukan huruf jar. Ya. So tak boleh terima sebab sebelum tu huruf baris mati. Baik. Tapi kom tu boleh terima Ustaz? Kom boleh terima. Kom boleh terima. Mudah. Na ni kita tak boleh terima sebab sebelum dia baris sukun. Tapi kalau ikutkan Najjayna tu madhi kan? Ya betul. Tapi masih kami Betul. lah, kami dan betul. kamu itu. Ada dua tu. Sebab itu kita nak lihat terus direct pada teks Arab. Kita tak nak tengok dulu pada terjemahan. Kalau kita lihat pada terjemahan betul
dalam terjemahan memang ada perkataan kami. Tapi kalau sebelum dia ada sukun, dia dah berubah. Kita tengah cari isim. Kan? Kalau sebelum dia ada sukun, dia adalah fi'il. So lainlah. So bila kita nak tadabbur yang isim, dia berbeza dengan tadabbur yang perkataan fi'il. Dia berbeza. Sebab itu kita kena betul-betul bezakan dia isim ke fi'il. Sebab nanti bila kita nak tadabbur, kita nak faham ayat tu, dia akan memberi makna yang berbeza. Dia ada fa'il. Akan beri makna yang berbeza. Sebab itu betul dalam terjemahan ada kami. Kamu selamatkan kami. Dalam terjemahan betul ada perkataan kami. Tapi kita kalau ada sukun kita tinggalkan sebab dia bukan isim. Kita sedang cari isim. Kita sedang cari isim. Sebab nanti bila sampai dekat part tadabbur dia akan bagi makna yang berbeza nanti dari sudut tadabbur. Baik. Lepas tu tengok terus direct pada teks Arab. Kita tak tengok pada terjemahan dulu. Kita tengok pada terjemahan untuk double confirm benda yang kita ragu-ragu je. Macam ya tadi. Tapi macam ni kita tak tengok teks Arab, kita tahu dah betul tanda dia, tapi sebelum dia ada sukun maka bukan. Yang kita cari kita buang dulu. Baik, min ali fir'auna yasumunakum. Boleh terima. Dah. Su al-azabi yuzabbihuna abna'akum. Mudah. Sebelum dia huruf ada baris, betul. Yasumunakum sebelum dia huruf ada baris, betul. Wa yastahyuna nisa'akum. Sebelum dia huruf ada baris, betul. Wa fi zalikum. Kum ni kalau kita nak asingkan dia ambil pun boleh, tapi dia adalah sebahagian daripada perkataan zalikum ini macam zalika tadi. Dia gang dengan si zalika. Tapi kalau kita ambil kum dia sahaja pun dalam terjemahan akan ada maksud kamu juga. Baik. Balaun min. Tapi ni bukan isim Ustaz. Baik, ini kalau ditanya saya akan jawab dia adalah isim juga. Tapi kita belum ambil lagi tanda dia. Itu jawapan dia. Kita belum ambil lagi tanda dia, so kita hold dulu. Maksud dia adalah satu perkataan macam zalika. Tapi kalau kata kita tersalah ambil, kita kata dia isim, betul. Dia memang isim pun. Dia memang isim, tapi tanda dia lain. Kita belum ambil lagi. Huruf sebelum dia ada baris bawah boleh pakai? Boleh. Boleh. Sebelum dia adalah huruf jar boleh pakai. Tapi makna dia tak ada makna aku atau mereka. Zalikum, maksud dia akan jadi yang demikian itu. Itu kan? Yang demikian itu. Zalikum yang demikian. Oh, zalikum yang itu. Dia tak ada maksud kamu, dia maksud dia yang demikian itu. Tak apa, kita hold dulu yang tu. Min rabbikum. Betul. Azim. Wa faraqna. Ada sukun. Betul dah tu, tapi sebelum dia ada sukun. Maka kita hold dulu. Tinggal dulu. Bikum. Bikumu. Kumu kita terima tak kumu? Ni bukan kum, ni kumu. Boleh lah. Sebab boleh. kami dengan kami. Dia kalau lepas tu ada huruf sukun tu. Jadi dia kena hidupkan. Sebab lepas tu Dia dia jadi kumu sebab lepas dia alif lam. So dia kena sambung lah macam kita belajar huruf jar min tu. Dia jadi mina. Minal sebab ada nak sambung dengan alif lam yang selepas. So kum pun sama, bila dia nak sambung dia kena bariskan lah kum. Macam ish. Sebab nak sambungkan. Baik, ini kum. Lam Komariah. Fa anjainakum. sama. Mudah. Nah ni tadi kita akan tertipu lagi sekali ke tak? Tertipu lagi. InsyaAllah tak lah. Kalau kita dah tahu dah. Tengok je nah betul, nah tu betul, tapi sebelum tu ada baris sukun ke bukan. Wa aghraqna, jumpa lagi nah. Tapi sebelum dia ada baris mati. Baris mati. Oh, kebayang dia tak boleh. Kita tak ambil dulu. Ali fir'auna wa antum. Antum. Wa id wa adna. Nah, tanda dia betul. Boleh terima tak? Ada Tak boleh. Ada sukun. Tak boleh sebab ada baris mati sebelum tu.
arba'ina laylatan thumma takhadtum. Tum. Tum. Boleh mati. Tum. Tum ada ke yang Tak kita ada. ambil? Tak ada. Kita ambil Tak apa? ada Tum. Kita ambil kum. Kita ambil Tak tum. ada. Bunyi dia kum. Bunyi macam sama tapi kita ambil tum, kita ambil kum. Kum. Al-ajla min ba'dihi. Ini ke? Wa antum. Kalau dia satu perkataan bunyi dia tum. Tapi kalau dia macam ni tum saja tak boleh. Kalau dia satu perkataan yang dia stand alone tu, wa antum kita terima. Tapi kalau dia ada tum saja, an dia tak ada, itu kita tak terima dulu. Thumma afauna. Terima ataupun tidak? Tak terima sebab Sukun. Sebelum tu sebab ada sukun. boleh mati sebelum tu. Baik, ankum. Boleh. Ya. Tapi sebelum dia bagi sukun. Huruf jar. Huruf jar. Sebab ni huruf. Nampak tu beza dia. Satu Jar. terima, satu tak terima. Satu terima, satu tak terima. Yang ini tak terima sebab dia bukan huruf jar. Yang ini kita terima sebab dia bersambung dengan huruf jar. Kalau dia ada sukun tapi dia bersambung dengan huruf jar, kita terima. Kalau dia sukun tapi dia bersambung bukan dengan huruf jar, maka kita tak terima. Kita terima sukun yang dia bersambung dengan huruf jar sahaja. Jar. Okey. Min ba'di zalika. Ni kita terima tak ka ni? Tak. Terima. Tak. Tak boleh. Satu perkataan. Ya. Tapi dia isim Ustaz kan? Tapi dia, kalau tanya dia tetap juga isim lah. Cuma tanda dia adalah lain. La'allakum. Lakum. Kum. 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 Baik, ayat terakhir. Wa id ataina. Kita terima? Tak. Boleh lagi. Tak. Boleh. Sebab Dia sebelum tu sukun. Kena bersemati. sukun. Tapi yang ni sukun tadi? Tapi sukun itu sebab ada huruf jar. Sebab Tak. sebelum dia huruf jar. Yang ni sebelum Tak ada. dia bukan Tak. huruf jar, maka kita tak terima. Terima. Musal kitab wal furqana la'allakum. Lakum. Boleh. La'allakum. La'allakum. Boleh terima. Boleh. Terima. Dia memang dia. Dia kum Lah. dan sebelum dia huruf ada Ada jar. baris. Baris atas. Setakat ni yang paling mudah dan paling banyak kita jumpa adalah kum. Ustaz, Dan nak dia saya. tanya. Yang atas ni, yang mim ba'dihi ni, ini huruf jar ya? Huruf jar pula. Ni Memanglah huruf isim. jar. Ni isim ya? He, isim he. Hi itu adalah isim. Aha. Ba'di ni isim ke? Itulah. Ba'di ni isim ke? Isin. Kalian tahu dia isim? Min aja. Ada Bang. min. Lagi? Min tu Huruf bawah, dal bawah. kan. Pada bawah. Oh. So dia ada dua. Dihi. Hi tu dia dah memang isim. Dia itself isim. Ba'di ni dia jadi isim. Tanda dia min. Min ni bukan isim lah. Min ni huruf Jar. jar. Ba'di ni yang isim. Hi dia memang isim. Dari sebelumnya Sama dengan macam ni lah. Mim ba'di ni. Sama. Dia isim sebab min. Tanda dia didahului huruf jar min dan juga diakhiri baris bawah. Makna dia setelah kepergiannya. Dari setelah dia. Dari setelah dia. Dari setelah ia. Ada terjemah yang akan letak perkataan dari, ada terjemah yang akan tak letak perkataan dari. Dia kadang sedikit ada perbezaan pada terjemahan bergantung pada penterjemah tu nak melihat pada kesesuaian ayat tersebut. Dan memang kadang huruf jar dia kan dia memberi kesan kepada perkataan tu kan. Kita dah sebutkan perkataan raghiba. Kita dah sebut kan? Dah sebut dah? Ke belum? Raghiba. Tak. Belum. Raghiba. Dah sebut dah? Belum. Perkataan raghiba. Riba. Dah pernah sebut kan? Tak. Belum lagi. Belum dengar lagi. Dengar lagi. Baik. Raghiba. Perkataan raghiba. Maknanya? Dia ada dua. Satu raghiba. Raghiba pi. Satu Raghiba. Raghiba pi. Pi. Ada dua. Ada dua.
Baik. Raghiba kalau selepas di huruf jar an, Raghiba. dia membawa maksud benci. Raghiba an. Kalau raghiba selepas dia adalah fi, membawa maksud suka. Oh. Jauh beza kan? Hmm. Beza dia pada huruf jar yang datang selepas itu. Benci kepadanya. Ya. Suka. Dalam Quran Allah sebut wa may yarghabu an millati. Dan barang siapa yang dia benci kepada agama. Raghiba, lepas tu Allah sebut dengan selepas itu perkataan dia adalah an. Jangan terjemah suka pula. Terjemah dia mesti kepada benci. Ustaz, kita dah belajar an tu tentang kan? An tu tentang, ya. Tapi begitulah Al-Quran, begitulah bahasa Arab bila dia bersambung dengan perkataan yang lain, dia jadi satu perkataan yang lain. Mim ba'dihi, dalam terjemahan pun ada yang letak makna yang berbeza. Makna yang berbeza. Ni. Wa man yarghabu an. Benci ya. Selepas tu an. Dia bukan fi. Maksud dia adalah benci. Baik, begitu juga kan. Ni saya nak kongsi dari segi bahasa je lah. Macam perkataan baina. Maksud baina apa? Di antara. Di antara. Baina. Baina wa bainakum. Baina wa baina. Yadai. Yadai apa ya? Depan ID kalau kom, yadun senanglah. depan di hadapan ID kom di hadapan. Kalau yadun senanglah kan. Baina kalau dia duduk seorang-seorang nama dia di antara kan, tapi bila disambung dengan baina yadai kan, antara ataupun baina ID. Baina aidihim. Maknanya dia berubah jadi apa? Hadapan. Di hadapan. Macam ID him lah. Baina ID. Disambung dengan him ke. Kan dalam Quran disambung dengan kum. Baina ID kum. Disambung di hadapan. Asalnya baina tu maksudnya di antara je. Itu perbezaan ataupun kenapa terjemahan kadang berbeza. Kerana perkataan itu penggunaannya kadang-kadang adalah berbeza. So min ba'dihi tadi ada yang letakkan dari, ada yang letak tak ada kerana bergantung pada kesesuaian ayat yang dia nak letak. Sebab tu bagus kalau kita ada terjemahan yang perkata. Terjemahan perkata selalunya dia adalah lebih tepat daripada terjemahan yang ayat tu lah. Yang ayat tu lagi dia akan ringkaskan lah. Yang perkata itu lebih detail lagi daripada yang ayat itu. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Saya tahu semuanya masih lagi pening. Masih lagi pening kan, yang minggu sudah punya pening pun tak habis lagi kan. Bertambah lagi pening dengan yang minggu ini punya. Confirm punya pening. Rasa bila dah tengok contoh tu rasa kurang pening sikit ke ataupun pening tu macam sama banyak aja macam mula-mula tadi Ustaz? Kurang lah. Bila Alhamdulillah. Kita dah lebih familiar. Dah banyak huraikan Ustaz, hurai banyak. Dah lebih familiar. Yang lain tu macam mana Zainun? Okey. Baik, surah ke-15 ni ayat ke-94 Allah berfirman fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Baik. Ustaz saya berhenti dulu ya Ustaz. Baik, boleh. Ya, kasih banyak Ustazah. Ustazah pula. Tak apa. Baik, kalau kita lihat dalam terjemahan, dia sebutkan apa? Oleh itu sampaikanlah secara berterus terang, kan? Sampaikanlah secara berterus terang. Baik, tapi perkataan fasda, kita pernah dengar kan perkataan soda'a ni? Ustaz. Soda'a maksudnya apa? Soda'a. Maksudnya pening. Pening. Maka Allah nak beritahu kat Nabi, berpening-peninglah dalam menyampaikan, dalam melakukan perkara yang kita disuruh. Kita nak faham Quran sekarang ni, siapa yang suruh?
Allah yang suruh. Maka Allah kata berpening-peninglah dalam nak menjalankan perkara yang kamu disuruh. Jadi kalau kita pening dalam nak memahami Quran, dalam nak belajar bahasa Arab Quran ini, dapat pahala ke ataupun tidak? Dapat pahala. Pening kita sama tak dengan pening dengan anak atau pening dengan kerja? Lain. Jauh. Pening dalam kita nak membuat apa yang Allah suruh, itu pening yang berpahala. Setiap saat yang kita pening, itu Allah berikan ganjaran pahala yang sangat banyak. Dan dalam nak menjalankan apa yang Allah suruh ini, memang kita akan berhadapan dengan pening. Susah, maksudnya susah sangat sampai pening nak menjalankan tu. Sama ada kita sendiri nak buat, kita sendiri nak belajar, ataupun kita nak suruh anak-anak tu solat, nak suruh anak-anak mengaji, memang akan sampai pening, tak larat, susah sangat. Itu Allah sebut fasda', maka berpening-peninglah dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Maka nak faham Quran ini juga salah satu perkara yang Allah suruh, maka kita berpening-peninglah dalam nak faham Al-Quran ini. Dan kalau kita pening, bergembiralah kerana kita pening dalam sesuatu yang Allah suka. Pening kita adalah pening dalam ganjaran, insyaAllah. Ya? Ada ubat dia. Ubat dia apa? Ubat pening. Baca tu la yusaddi'un anha wa la yunzifun. La yusaddi'un anha wa la boleh baca yang itu. Tapi kalau pening tak apa. Pening yang nak faham ni senyum. Setiap kali pening tu Allah akan setiap denyut tu. Setiap denyut tu Allah bagi pahala. Rasa susah tu Allah akan bagi pahala, insya-Allah. Inilah usaha yang kita harap Allah akan lihat. Yang kita berusaha berpening-pening nak faham Quran ini, mana tahu salah seorang daripada kita Allah akan ambil sebelum sempat nak faham Quran. Maka insya-Allah usaha inilah nanti mudah-mudahan akan menjadi bukti di hadapan Allah SWT. Dan kita ni, ya Allah, aku ni memang berusaha bersungguh-sungguh sampai pening-pening aku nak faham Al-Quran ini. Baik, itu saja yang saya kongsikan pada kali ini. InsyaAllah kita akan, minggu depan kita akan buat latihan lagi bersama-sama untuk kita lebih jelas lagi untuk minggu ini sebagai homework. Kalau siapa yang boleh nak buat, silakan. Kalau belum faham, tidak ada masalah untuk tak buat. Kalau faham kum sahaja, cari je lah kum sahaja. Kalau boleh mudah jumpa home, cari home sahaja. Tidak ada masalah sebab memang home itu yang paling banyak sekali kita akan jumpa dalam Al-Quran. Kita dapat kenal dua itu daripada 8 pun dah cukup cantik dah tu. Kita boleh kenal dua. Home dengan na. Itu banyaklah dalam Al-Quran. Ya? Ta? Tak masuk ta. Ta pun ada juga, tapi dia tak top 3 ranking tu. Ranking top 3 tu home dan juga na. Itu memang paling banyak sekali lah yang kita akan jumpa. Yang lain tu pun banyak. Yang 8 tu memang secara umumnya banyak kita akan jumpa. Tapi top 3. Ka Ustaz. Ka. Ka pun ada. Tetapi dia yang selepas top 3 itulah. Kalau kita boleh jumpa ka, kita boleh jumpa hu pun banyak. Hu pun banyak. Ha pun sebenarnya banyak. Tapi yang paling banyak home dan juga na, itu paling mudah sekali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari buka dah. Nah lagi. Boleh cari, boleh, saya tak letakkanlah berapa, bolehlah cari bagi berapa yang kita boleh nak jumpa, insya-Allah. InsyaAllah minggu depan kita akan buat lagi latihan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami sedang berusaha nak memahami kalam-Mu, ya Allah. Kami sedang berusaha nak memahami setiap perkataan yang Kau sebutkan dalam Al-Quran ini, ya Allah. Kau bantulah kami dalam usaha kami